Saya ingin berkongsi beberapa pengalaman saya di mana Allah menjawab doa saya. Yang pertama berlaku semasa awal 1980 apabila saya mula memeluk Islam, di mana saya ambil keputusan meninggalkan sekolah dan keluarga angkat untuk musafir mencari ilmu Allah tanpa tahu ke mana tempatnya dan tak ada wang sokongan kewangan. Kerana saya terbaca beberapa nas yang menyatakan sesiapa mencari ilmu dia, Allah akan letakkan sebagai syuhada walaupun mati tengah jalan mencari. Keluarga yang dia tinggalkan akan dijamin rezeki dan dia sendiri pun dijamin rezeki. Malaikat di langit mengembangkan sayap untuknya. Ikan di laut dan sungai berdoa untuknya. Sejak hari itu, 43 tahun hampir, tak pernah Allah mungkir janji. Tak pernah saya sesak rezeki. Sebaik saja saya melangkah daripada Masjid Tengkera Melaka. Saya masuk Islam di Semabuk Melaka. Masjid Tengkera Melaka, saya berjumpa Cikgu Salihuddin yang memimpin saya sedikit. Saya tanya dia, bawalah saya pergi cari ilmu Allah. Dia tak tahu mana bawa saya. Dia cuba bawa saya ke pondok di Kelantan. Saya pun tak tahu apa tu pondok di Kelantan, tapi terserempak dengan seorang sahabat yang kerja di Perkim. Terus ditawarkan saya RM150 sebulan, belajar ditanggung di asrama Institut Dakwah Perkim, dan setahun di sana cukup ajaib. Saya bertembung dengan Anwar Ibrahim, saya masuk tarikat, saya pergi kenalan dengan ramai tokoh. Arwah Azizah Ibrahim, iaitu kakak Beraha Hasan Ibrahim, Fadlallah Wilmot, ayah kepada Wadina. Saya ikut tablighi, saya pergi Arkam jumpa Ustaz Muhtar Yaakob, dan banyak lagi. Seolah Allah menjawab doa saya. Dan banyak masa saya dapat menelaah pelbagai buku dan kitab. Kali kedua, saya rasa Allah betul menjawab doa saya. Banyak kali ini yang saya boleh ingat, semasa nak cari isteri. Kerana saya tahu bahawa Allah kata, minta redaku, niscaya aku kurniakan. Dan kita bertakwa. Wa may yattaqillah, seperti mana Al-Quran. Saya kata, berilah saya seorang isteri yang tinggi. Kerana saya tinggi, saya susah nak cari isteri. Tinggi dan cantik. Allah kurniakan 4 calon. Adik-beradik semua tinggi cantik. Kali ketiga ialah bila anak ketiga saya tak dapat keluar dari klinik. Kerana saya kekurang kewangan. Orang hutang saya tak bayar. Saya berdoa, kali ini saya minta uang. Saya malu nak minta uang dengan Allah. Saya minta uang. Sebelum tu, bila saya memeluk Islam, saya pergi solat di Masjid Bandar Hilir. Tiba-tiba seorang hamba Allah tanya saya, saudara baru mualaf? Saya kata ya. Dia masukkan duit dalam poket saya. Tak pernah berlaku, hanya 2 kali dalam hidup saya. Saya kata, kenapa? Dia kata zakat. Kali kedua ialah masa saya kat Kelantan. Orang masuk saja duit dalam poket saya. Bila tahu saya saudara baru Islam, dah lama, mereka kata zakat. Terharu saya. Menunjukkan Allah memurahkan rezeki. Walaupun kita tak dikenali orang. Ada saja kita terserempak dengan orang. Projek. Jadi bila saya doa, Allah berilah saya wang untuk kerana keluarkan anak saya kan. Alhamdulillah, Allah berikan saya dapat kerja dengan Bank Bumi Putra masa tu 8,000 sebulan. Lepas hampir setahun, saya difitnah, saya dibuang, tapi Allah ganti dengan 50,000 sebulan di Pos Malaysia, Institut Latihan Pos di Bangi sebagai jurulatih komputer. Saya bikin sistem komputer untuk sumber manusia. Lepas tu dijanjikan 150,000 sebulan, tapi saya hentikan kerana terlalu banyak kronisma dan sogokan akan berlaku. Tapi Allah ganti dengan saya jadi Siti Nurhaliza punya webmaster, dan saya dapat terjumpa sumber terbuka, open source software ERP, dan saya dibawa around dunia menjadi pemimpin
Padahal saya bukan terpandai dalam dunia dalam bidang itu. Pernah saya dalam keadaan jalan buntu. Pernah saya bawa kereta saya, bukan kereta saya, kereta kawan dia nak jual, dia sesak duit. Saya bawa trooper, Isuzu Trooper, sampai ke Bandar Tasik Puteri bersama dan keluarga saya dan keluarga mekanik kereta. Tapi sampai sana, masa tu Bandar Tasik Puteri kosong. Baru banner, tak ada orang duduk. Satu dua rumah aja. Jam gearbox itu. Macam mana ni jam tengah sana Tasik Puteri zaman 90-an ke tahun 2000, maaf. Saya kata bismillahirrahmanirrahim, pun tak boleh gerak. Mekanik kata ini gearbox terbalik, memang tak boleh, kena tow. Jadi keadaan susah. Tiba saya nampak satu cahaya jauh, ternampak seorang hamba Allah macam kena susuk badan dia. Saya pun panggil Termizi Mak Jam, kawan lama dah harakah. Dia nampak saya, Waalaikumsalam saudara Ridwan, lama tak jumpa. Kenapa? Saya kata saya kereta rosak lah, inilah sekarang saya nak macam mana buat. Dia kata pinjam Daihatsu saya. Saya terpaksa buat 2 trip, bawa 2 keluarga. Mengejutkan saya dalam keadaan saya tak jangka. Ya. Lagi satu ialah semasa di Afrika. Saya tersadai di Afrika dekat 3 bulan. Dengan Ebola, penyakit dari utara, Boko Haram dari Nigeria, malaria, murid saya yang Kristian semua dapat malaria depan saya. Ya, saya berkhidmat percuma sebagai guru mengajar komputer, dan saya dakwah kepada murid saya yang Kristian, kata Allah boleh memberikan rezeki dari arah tak duga kalau kita takwa kepada dia. Tiba-tiba keesokan hari saya dapat email daripada Afrika Selatan, orang putih cari saya. Saya kata kebetulan saya dekat Cameroon, beri saya tiket, dan dia kata tiket siap, dia bagi $4,000 kerana saya punya upah $1,000 sehari. Saya dah miskin berapa bulan bantu orang. Dia siap, dia kata tunggu di airport, satu Land Rover tunggu, driver tunggu, dan dia sendiri hadir bawa saya, ada dalam album saya dalam Facebook. Saya terlalu tak boleh terbayang. Pernah sekali saya berbasikal selepas buka PKP, tak ada lockdown, tak ada jemaah nak jumpa saya di Batu Pahat sampai tengah malam. Saya tak mau duduk kat hotel. Walaupun saya mampu, saya tak tahu mana nak pergi. Tengah malam, mamak pun tutup kerana masa lockdown baru pulih. Dan saya berdoa kepada Allah, apakah ini kali pertama kamu uji saya? Tak sampai setengah jam saya berbasikal, ada suara tegur saya. Satu kereta berhenti tepi, dia macam saya dan gelap. Apek, dia tanya. Oh ya, saya. Dia bawa saya ke satu surau untuk dapat itikaf. Jadi saya termenung bahawa Allah benar bersama sesiapa yang bertakwa dan bertawakal kepada dia. Baru ini di Hong Kong, saya dah kehabisan wang. Saya lepas akhir bulan Ramadan, bukan habis semua duit, tapi ya, saya pergi Guangzhou Fair, tak dapat apa petua. Jadi saya tak nak balik. Saya nak musafir lagi, tanya sini, tanya sana. Seorang bagi saya tiket kereta api pergi Hong Kong dan 2 malam stay jenis. Mahal sangat sana, bilik kecil saja. Dan saya kata, okeylah 2 hari saja sini. Buka puasa pun di masjid. Kerana mahal di Hong Kong. Dan saya berdoa, saya meminta apakah kesudahan saya musafir ke China ni, saya China tak dapat pergi lebih lanjut. Dan Allah jawab keesokan hari, cepat. Terserempak seorang hamba Allah Cina, bukan Islam. Dia kata dah lama tunggu saya, 6 tahun. Dia kenal nama saya. Dan saya duduk di Hong Kong lah selama 3 bulan. Berulang alik. Sekarang saya dah balik dari Hong Kong. Ada lagi peristiwa kalau saya cuba ingat. Yang paling seronok ialah bagaimana saya jadi ketua sumber terbuka dunia. Ialah saya bila tolak unsur sogok dan rasuah, saya berhijrah ke Kuang. Saya musafir seluruh Indonesia, tapi hijrah hanya 1 kilometer ke Kuang, Sungai Buloh. Tanam sayur, cuba hidup ikan tilapia. Anak saya kecil masa itu. Tapi dalam keadaan ketenangan itu, Allah bagi saya peluang. Streamax baru sampai, broadband baru sampai. Saya tak buat tutorial mengenai perisian komputer, jadi masyhur, viral seluruh dunia. Itu pun satu cerita amat menarik bahawa Allah